Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Before korang tanya kenapa saya pakai cermin mata, sebenarnya saya nak cover mata saya tengah sakit sekarang ni. So korang just abaikan cermin mata ni. Tapi yang tu tak penting. Yang penting hari tu Fantech ada hantar barang void dekat kita orang. Dan dia juga baik hati dan hantar lebih untuk giveaway. Jadi kalau korang nak tahu barang apa dan macam mana nak join giveaway tu, jangan pergi mana-mana. Anda bersama saya Adli di channel YouTube Mona Lisa. Jom. Jadi ini dia Fantech Hive UX2 dan saya nak buat ala-ala unboxing sikit sebab saya nak tunjuk dia punya packaging dan presentation dia. Sebab bagi saya presentation dia agak menarik. So kita tengok dia punya kotak, dia punya packaging. Color tema dia merah hitam of course lah sebab Fantech. Okay, so dekat depan ni dia ada dia punya spec, dia ada onboard memory 16.8 million RGB color, 7 spectrum mode, lepas tu ada 50 million click button dia, ketahanan dia, lepas tu berat dia 74 gram. Kemudian dia punya sensor PixArt 3360 yang DPI dia boleh naik sampai 12,000. So kita tengok dekat tepi ada gambar mouse Hive UX2. Dekat belakang dia ada explain sikit pasal mouse. And dekat tepi pun sama juga, dia ada dia punya macam spec dia tu. Okay, so kita buka. Okay, so dekat dalam kotak ni ada satu lagi kotak. Yang ni simple je, ada logo Fantech. And then dekat bawah ni dia tulis Stop Dreaming, Start Winning. #Gear Up and Win. Okay, basic je, kotak simple. So kita buka balik kotak ni. Yang ni yang saya nak tunjuk dekat korang, okay? Nampak tak? Bukan kaleng-kaleng, okay? Dia bagi hard case. Dan kalau kita tengok hard case ni sebenarnya actually kualiti yang agak bagus dan sejujurnya saya tak expect. Okay, masa saya buka mouse ni, saya tak tahu pasal hard casing ni. Lepas saya buka, baru saya tahu. Okay, jom kita tengok apa ada kat dalam. Gitu. Sebab tu saya cakap yang presentation dia agak menarik sebenarnya untuk harga 160 hingga 190. Packaging dan presentation macam ni yang korang akan dapat. So mouse ni kita letak tepi dulu. Kita cakap pasal apa yang dia bagi. Of course lah dia bagi manual yang tak ada siapa akan baca. Kemudian dia ada bagi stiker logo Fantech. Dan juga extra mouse fit. Okay. Jadi untuk extra mouse fit ni sebenarnya saya terkejut juga dan saya appreciate lah dia orang bagi extra mouse fit. Sebab selalu mouse kalau kita dah guna lama dia akan house, dia dah uzur sikit kan mouse fit dia. Dan kadang-kadang nak tukar, nak beli online, dia macam tak berbaloi lah. So diorang bagi extra ni, terima kasih. Okay, saya hargai dan saya yakin ramai juga yang berterima kasih. Okay, so kita tengok mouse. Okay, even dekat dalam ni pun kalau korang tengok, nampak tu, dia dah ada cut out dia bentuk mouse. Kat sini mouse and cable. Jadi saya rasa mouse lain pun boleh masuk. Contoh macam Razer Viper ataupun Model O still boleh muat dalam ni. Sebab dia tak adalah macam keras sangat, dia still macam span sikit kat dalam ni. So mouse lain pun boleh je dan saya hargai sebab saya ni jenis bawa mouse pergi sana pergi sini, letak dalam bag kan. So bila ada hard case macam ni, saya yakin lah yang mouse saya selamat bila saya nak bawa pergi mana-mana. Okay, so kita tengok mouse pula. Lightweight mouse. So dia guna design yang honeycomb macam ni, sebab tu dia panggil Hive, sebab dia ala-ala sarang tebuan macam tu kan. Okay, so dari segi design dan bentuk dia lebih kurang Model O sebenarnya. Cuma dia tak ada curve dekat bahagian atas ni. Kalau Model O dia ada curve sikit lagi dan dia macam lebih flat dan panjang. Ni bentuk dia macam lebih kurang Logitech 102 dan 103 ataupun Logitech G Pro, cuma dia panjang sikit dekat belakang ni. Dan bila kita pegang, okay, dia lebih kepada palm grip dengan fingertip lah bagi saya. Okay, claw grip pun okay, cuma saya rasa macam dia susah sikit nak tekan. Sebab saya perasan yang left click dengan right click dia ni, okay, dia keras sikit. Saya rasa dia tak guna on switch. So dia macam berat sikit kita nak tekan tu. Sama juga dengan middle mouse click ni, dia berat sikit. Tapi untuk side buttons dia ni, kalau korang tengok, nampak tak? Dia macam timbul sikit. Kalau side button ni dia lembut. Yang ni senang kita nak tekan.
Dan yang ni button tepi ni korang boleh remap lah untuk kegunaan korang. Jadi untuk scroll wheel pula dia ada texture macam rubber macam tu, even though dia guna silicon tapi saya rasa macam getah je. Dan kalau kita scroll pun kita boleh rasa dia punya scroll tu, cuma dia tak bising lah, dia tak bising dan nak kata ringan tak juga, nak kata berat pun tak juga, dia macam sedang-sedang je. Okay, oh satu lagi, kalau korang perasan kebanyakan mouse yang guna design macam ni selalu dekat tepi ni sama ada dia full ada honeycomb pattern ataupun dia full kosong je, dia tutup terus. Tapi kalau yang ni korang tengok dia tinggal kosong dekat sini, dekat belakang ni ada, dekat depan ada, dekat sini dia tinggal kosong sebab situ tempat kita letak ibu jari. So dia nak bagi kita ada grip lah dekat situ kan, nampak tak? Sama juga dengan belah sini, dekat depan ni dia kosong. Which ni benda yang saya appreciate diorang buat sebab nampak sangat diorang letak apa ni orang panggil attention to detail dekat produk diorang. Lepas tu kat bahagian bawah ni ada branding sikit and pattern dia sama juga ada sampai dekat bawah. Lepas tu ni mouse fit yang dia guna ni, kalau tak silap saya dia guna Teflon yang PTFE yang standard lah. And then tu sensor dia PixArt 3360. Okay, kemudian kita tengok kabel dia. Kabel dia ni sebenarnya agak menarik sebab kabel dia lagi lembut tau, dia guna paracord. Of course lah 2020 semua guna paracord, tapi yang menarik dia lagi lembut dari Razer Viper. Dan dia, macam nak cakap, dia punya sleeve ni, dia punya paracord lagi fit tau. Dia macam kecil sikit, dia ngam-ngam dengan kabel dekat dalam. Sebab setengah mouse yang guna paracord macam ni, kabel dia ataupun sleeve dia tu besar sikit, dia lebar sikit. So dalam jangka masa panjang, sleeve dia jadi berkedut, dia nampak macam tertarik, dia cepat sikit lah nampak uzur. Kalau yang macam ni mungkin akan tahan lama, okay? Mungkin lah sebab saya tak sempat nak test lama lagi. And connection dia guna USB Type A dan bukan gold plated ke apa, tak lah, yang biasa je. Okay, so saya nak try plug dia dekat PC. Tu nampak dia punya RGB tu. RGB dia saya nak describe macam mana. Okay, dia terang. Okay, warna dia cantik. Tapi dia macam muda sikit warna dia tu. Dan saya rasa dia nampak macam warna muda sikit sebab dekat dalam ni, sekejap saya tutup balik. Okay, dekat dalam ni korang nampak tak dia ada macam plastik putih tu. Tu saya pelik satu lagi. Dia buat design honeycomb yang berlubang sebab nak kurangkan berat. Tapi dalam masa sama dia letak plastik putih dekat dalam tu. So dia macam kurangkan berat, lepas tu dia tambah balik berat tu. So yang tu agak confusing. Cuma saya faham niat dia letak untuk nak bagi RGB tu lagi lawa lah kan. LED tu pantul dekat bahagian yang putih dekat dalam ni. Cuma dia macam pelik lah. Kita dah tebuk semua, dah kurangkan berat dekat bahagian atas, tepi, bawah, kemain usaha dia. Tapi dia bagi letak lagi plastik dekat dalam. Nak suruh cantik. So macam agak pelik, tapi mungkin saya akan modify sendiri dan saya buka dan keluarkan plastik putih tu nak tengok ada efek ke tak dari segi berat dia. So saya pasang balik. Okey, bila pasang memang lawa dan korang boleh set lah RGB ni macam mana yang korang nak menggunakan software yang disediakan dekat website Phanteks lah yang korang boleh download. Satu lagi saya nak mention yang dalam video ni sebenarnya ada giveaway. Sebab Phanteks bagi satu lagi, macam saya cakap tadi lah dekat intro, dia ada bagi satu lagi. Macam mana korang nak join, korang kena tengok video ni sampai hujung nanti. So, saya ucapkan good luck. Jadi PixArt UX2 dari Phanteks ni menggunakan sensor PixArt 3360 dan DPI dia boleh naik sampai 12,000. So dari segi gaming, performance dia memang tak ada masalah lah. Comfort dia pun selesa, memang saya tak ada benda nak complain. Dia punya paracord pun function lah, dia tak ada drag semua, tak sangkut-sangkut. And dari segi productivity sekalipun, sebab saya banyak juga guna mouse ni untuk editing, memang tak ada masalah. Okay, button dia dekat tepi ni, side button 1, 2 dengan dekat atas ni, satu lagi yang DPI, saya dah custom remap untuk guna dalam Premiere Pro. Dan sepanjang saya guna tu memang sejujurnya tak ada benda yang nak complain, sama je dengan mouse gaming lain. Korang juga boleh set macro, lighting dia semua nak custom remap menggunakan software yang disediakan oleh Phanteks yang korang boleh download dekat website dia. Dan bagi saya dia punya software tu agak user friendly lah dan senang untuk kita faham dan kita guna.
Satu lagi dia ada onboard memory. So semua setting macam DPI, macro ke, setting lighting, setting key remap korang tu, dia akan save dekat mouse. So bila korang pasang mouse ni dekat PC atau laptop lain, settings korang still sama lah kan, dia save dekat dalam mouse. So macam saya pernah cakap dekat review mouse yang sebelum ni, saya suka feature tu sebab macam saya selalu tukar PC, tukar laptop. So kalau boleh saya nak DPI dia just maintain sama and button dia pun still sama. So ni satu benda yang bagi saya menjimatkan masa and efficient lah sebab semua dah ada. Kita just tukar sekali and then dah tak payah sentuh. Jap, saya nak iklan jap. Saya nak bagi tahu korang macam mana korang boleh join giveaway untuk Hive UX2 dari Fantech ni. Ada beberapa langkah yang mudah. Mula-mula sekali, korang kena subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa. Kedua, korang kena follow saya dekat Instagram dan jangan lupa untuk follow Abel Cegah dekat Instagram. Lepas tu yang keempat dan terakhir, korang kena like dan komen burung puyuh. Okay, dekat post Hive UX2 yang saya akan post dekat Instagram page saya nanti. Jangan lupa komen burung puyuh. Dan automatic korang akan join giveaway tu lah. Tapi saya akan pilih secara random. So saya ucapkan terima kasih sebab tengok sampai sini. Dan saya nak ucapkan good luck. Sejujurnya mouse ni tak ada bawa benda baru pun dekat market gaming mouse sekarang ni ataupun market lightweight gaming mouse. Sebab benda macam sama je, design lebih kurang kan. Lighting, semua performance, kabel dia. So tak ada benda baru pun kecuali dia bagi hard case ni lah. Hard case yang memang saya suka dan saya berterima kasih dekat Fantech. Tapi selain tu memang tak ada benda baru lah basically. Tapi tak bermaksud yang mouse ni tak bagus. Untuk harga 160 hingga 190, macam biasa bergantung dekat mana korang beli, Hive UX2 ni sebenarnya pesaing yang agak sengit untuk lightweight gaming mouse yang entry level lain. Contoh macam TechWear XO semua tu kan. Walaupun berat dia ni tak seringan mouse lain, tapi sebenarnya saya tak rasa yang benda tu jadi masalah pun. Lagi-lagi bila kita dah start guna, kita dah biasa dengan berat mouse ni, dengan bentuk dia, memang tak ada masalah. Lagipun beza berat dia dalam 5 hingga 6 gram je. So personally lah, at least untuk saya tak rasa yang benda tu boleh jadi satu isu pun. Cuma ada satu benda yang saya kena point out ataupun bagi tahu korang yang macam saya cakap tadi, shell dia dekat atas ni, cover di atas ni, dia bukan satu piece tau, dia 3 piece. Mana kiri? Kiri, kanan dan tengah. Dia bukan satu, dia bukan sekeping, tapi dia 3 bahagian yang berbeza. Jadi bila kita apply force ataupun kita tekan kuat, dia rasalah yang body dia ni macam ada flex, gerak-gerak, dia ada bunyi Tapi tu kalau korang memang paksa, korang memang sengaja tekan. Tapi kalau korang guna untuk kegunaan biasa kan, sebenarnya tak ada masalah. Sebab masa saya test, saya dah guna semua untuk editing, untuk main game, memang tak ada masalah, tak ada pula dia nak Tapi kalau memang saya tekan, saya apply pressure, memang dia akan bunyi. Jadi, adakah Fantech Hive UX2 ni berbaloi untuk korang beli ataupun tak? Bagi saya, ni pendapat saya rasa yes, berbaloi. Sebab untuk harga 160 hingga 190, untuk mouse yang quality macam ni, walaupun dia ada creaking sikit kan, dia ada bunyi-bunyi, tapi dia still high quality lah bagi saya. Dan feature-feature dia, attention to detail dia agak bagus. Lagi-lagi korang akan dapat carrying case ni yang saya tak boleh move on ni. So saya rasa berbaloi lah actually. Lagi-lagi untuk orang yang baru nak berjinak dengan lightweight gaming mouse kan, yang tak berani lagi nak try yang mouse yang macam mahal sikit, macam Model O ataupun Final Mouse, yang baru nak try dia punya design honeycomb ni, nak tahu debu masuk ke tak, peluh macam mana. Memang ada yang takut nak guna sebenarnya. So saya rasa sesuai lah untuk orang yang baru nak try dan yang tengah cari gaming mouse yang ringan tapi tak adalah sampai berlubang kan korang punya wallet. So saya rasa berbaloi. Cuma itulah, berat dia ni tak seringan mouse gaming yang lightweight lain, contoh macam Viper ataupun Model O. Tapi mungkin lepas ni saya akan mod sendiri dan buang plastik yang dekat dalam ni, plastik putih dia ni. Dan kalau korang nak tengok saya modify, rosak ke tak apa yang jadi, korang boleh tengok dekat Instagram saya. So jangan lupa untuk follow. Jadi kalau korang rasa video ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe kepada channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Dan jangan lupa untuk tekan ikon loceng tu, so bila kita orang upload video baru, korang akan dapat notification. Dan jangan lupa untuk share video ni dekat Facebook dan dekat kawan-kawan korang. Lepas tu kalau korang ada pendapat ataupun soalan, boleh komen dekat bawah atau DM saya dan Abel Cegah dekat Instagram. InsyaAllah nanti kita orang akan reply. Jadi itu saja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa.
Beres boh, jumpa lagi.